Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita akan sambung sedikit lagi. Okay, kelas yang mana ada berkelapangan. Okay, kita akan bincang sedikit soalan peperiksaan baru ni. Soalan yang ke-12. Okay, soalan yang ke-12. Kalau awak tengok kat sini. Okay, macam biasalah. Kita akan tengok yang pertamanya soalan 12 ni tajuknya tajuk apa? Ada yang ingin nak jawab ke? Okay, ni tajuk apa? Soalan 12 ni kita kena tahu dulu tajuk apa. Bila tahu persamaan serentak, kita kena tahu sub tajuk dia di bawah tajuk apa. Okay, cikgu lebih prefer untuk hari ni cikgu akan tengok cikgu akan tengok menggunakan DSKP DSKP. Okay, DSKP adalah apa yang perlu awak kena tahu kat sini. Okey, maka soalan yang ke-12 ini adalah tajuk yang keempat. Okey, tajuk yang keempat semasa awak di tingkatan 4 Okey, tajuk tingkatan 4, tajuk yang keempat. Tu. 4 belaka. Okey, kalau tengok kat sini. Tajuk yang ketiga, tajuk yang ketiga. Okey, maafkan. Okey, iaitu sistem persamaan. Okey, sistem persamaan. Okey, sistem persamaan ni dia ada dua benda dua benda utama. Yang pertamanya adalah 3 pun boleh ubah. Okey, 3 pun boleh ubah. Seperti mana soalan kelas baru ni yang cikgu buat kaedah penghapusan baru ni. Kalau awak tengok kat sini. Okey, ini adalah tajuk yang ketiga tajuk yang ketiga sistem persamaan. Okey, ini soalannya, iaitu yang melibatkan persamaan serentak, melibatkan persamaan linear dan persamaan tak linear. Okey, persamaan linear dengan persamaan tak linear. Okey, hanya 2 pun boleh ubah dilibatkan. Awak boleh guna kaedah apa? Penghapusan, pergantian dan perwakilan graf. Okey, so biasanya kita buat kaedah pergantian lah. Okey, so menyelesaikan, dia melibatkan penyelesaian masalah penyelesaian masalah yang melibatkan persamaan serentak, iaitu linear dengan tak linear. Okey, yang lain ni soalan situasi . Okey, so bagaimana kita nak jawab soalan ni? Kita dah tahu tajuknya adalah sistem persamaan. Okey, yang mana biasanya cikgu guna apa untuk tajuk ni, iaitu linear dengan tak linear. Okey, linear dengan tak linear. Okey, jelas kat sini? Okey, linear dengan tak linear. Okey, so bagaimana nak buat? Okey, bagaimana nak buat? Baru ni cikgu tengok, cikgu pun dah tahulah. Okey, sebab cikgu ajar lain, awak buat lain. So cikgu cadangkan buat kaedah macam ni. Okey, sebab berdasarkan pengalaman cikgu, hak ni lah cara yang paling senang lah. Cara yang paling senang. Okey, senang cikgu nak tanda. Okey, senang awak nak tengok pergerakan dia. Okey, so kena buat macam mana sebelum ni? Lupa dah. Okey, tulis nama soalan dia dulu. Ni Okey, iaitu soalan yang ke-12. Okey, tulis soalan nombor 12. Okey, soalan nombor 12. Okey. Siapa dah jawab soalan ni? Tak ada So nak jawab soalan ni, macam biasalah kita buat. Yang pertamanya adalah 2x tolak y sama dengan 3. Okey, kita garis tengah ni. Garis tengah ni. Nanti senang sebab kita nak buat kaedah pergantian. Okey, yang sebelah kanan ni kita akan tulis dia sebagai apa? 6x kuasa 2 tambah dengan 3y kuasa 2 tolak dengan 7xy sama dengan 18. Okey, hari tu cikgu kata dah linear masuk dalam tidak linear ataupun bukan linear. Okey, linear into the non-linear. Okey, so bagaimana nak pilih linear? Nak tahu bagaimana linear? Dia kuasa 1. So hari tu cikgu kata dah elokkan buat pecahan. Okey.
Sebab apa elokkan buat pecahan? Kalau buat pecahan, kemungkinan besar awak akan buat apa? Kesilapan Kaedah terutama kaedah PMP. Okey, so bagaimana nak selesaikan dia? Iaitu pindahkan Y ke sebelah kanan. So akan dapat apa? 2X tolak dengan 3 sama dengan Y. So awak gantikan Y dengan apa? 2X tolak dengan 3. Yang ini awak kena tahu bahawa ni adalah persamaan linear. Okey, ini adalah persamaan non-linear ataupun bukan linear ataupun tak linear. Okey, so kat sini biasanya cikgu suka guna kaedah pergantian. Okey, pergantian. Gantikan Y ke dalam ni. So bagaimana nak ganti? 6X kuasa 2 tambah dengan 3. Y adalah apa? 2X tolak 3 kuasa 2. Oh, cikgu lupa nak khabar. Siapa baru masuk tulis nama Tulis nama untuk kehadiran ini. Okey, cikgu nak tahu je bilangan berapa. Okey, 7X nilai Y adalah apa? Nilai Y adalah 2X tolak dengan 3. Okey, sama dengan 18. Siapa yang masuk tu tolong tulis nama untuk kehadiran pada malam ni. Okey, supaya senang cikgu nak check. Okey. Nak tengok ada sambutan kedok kelas malang ni. Okey, so apa masuk kat sini? Masuk kat sini. Okey, masuk kat sini. Yang linear ni cikgu gantikan Y kat sini dengan apa? Dengan 2X tolak dengan 3. Tengok ni ada kuasa 2 Bila ada kuasa 2 dia adalah kaedah PMP. Okey, so Y kat sini cikgu gantikan dengan apa? Dengan 2X tolak dengan 3. Okey, ada soalan ke? Tidak ada soalan. Okey, yang seterusnya bagaimana nak selesaikannya? Okey, so selesaikannya hati-hati hati-hati. Cikgu buat Siapa yang dah pandai, cerita lain lah. Okey, kalau tak pandai buat kaedah satu persatu. Okay, cikgu showkan kaedah ni lah, senang nak check, senang nak tengok. Okey, so PMP kat sini ingat 3 kat luar dia. Okey, 3 kat luar dia, maka buatlah 6X kuasa 2 tambah dengan 3 kurungan PMP kat sini. Okey, 4X kuasa 2. Multiple. 2 darab dengan negatif 3 darab dengan 2. So dapat apa sini? Negatif 12X kat sini. Sini adalah 9. Okey. So kat sini tolak. Ni macam biasalah. Expand sahaja. Okey, expand sahaja. So kat sini akan dapat 14X kuasa 2. Negatif dengan negatif kat sini be carefully hati-hati kat sini nilai dia adalah tambah 21X. Okey, tambah 21X. So 18 ni pindah ke sebelah kiri. So negatif 18 sama dengan kosong. Okey. Boleh? Kat sini. Okey, seterusnya kat sini pun kena kembangkan. Okey, kena kembangkan. Okey, bila kembang, hati-hatilah kat situ. Okey, so 6X kuasa 2. Okey, kat sini dapat 12X kuasa 2 tolak dengan 36X. Okey, 9 kali 4, 27. Okey, tolak dengan 14X kuasa 2 tambah dengan 21X tolak dengan 18 sama dengan kosong. Okey. So bagaimana yang seterusnya? Okey. Okey. Yang seterusnya susun ikut rumah 2 tekad, rumah setekad ataupun tak ada rumah. Okey, kita susun dia punya darjah tertinggi dulu. Semakin berkurang. 6 tambah 12, 18. Kalau susah sangat tekan calculator, betul? Okey, 18 tolak 14 dapat apa? 4X kat sini. Kuasa 2. Kalau susah tekan calculator ni. Ada 6 tambah 12 tolak 14. Kalau rasa susah sebab ada yang silap kat sini. Ada yang silap, rugi ni, rugi, satu kerugian. Negatif 36 tambah dengan 21. Okey, tekan je. Okey, tambah 21. So dapat apa? Negatif 15X. Yang seterusnya 27 tolak dengan
18 dapat 9. Okey, 9. Yang seterusnya tekan kalkulator lah. Kalkulator A1 4, B1 negatif 5, C1 C 9. Masuk je kalkulator. Cikgu dah pasti awak guna kalkulator apa? Cikgu guna kalkulator putih ni, pilih A pilih A kat sini. Lepas tu pilih simultaneous equation nombor 1 tu. Lepas tu pilih nombor 2. Sorry. Garuk dah ni. 1. Kam. Okey, pilih A. Pilih polinomial. Pilih 2. Dia ada X kuasa 2. Dia ada X, dia ada kosong. Masuk je 4. Negatif 15. 9. Masuk je. Maka nilai X kat sini awak akan dapat berapa? X kat sini. X kat sini awak akan dapat 3. Okey, X satu lagi awak akan dapat kalau guna kalkulator warna putih. Okey, awak akan dapat apa? Dalam bentuk pecahan iaitu 3/4. 3/4 tu. Cuma kat sini ingat untuk soalan macam ni, ada soalan ke? Okey, untuk soalan macam ni awak kena selesaikan apa? Menggunakan apa? Kaedah perfaktoran kat sini. Kaedah perfaktoran. 3 pindah ke dapat apa? Tolak Okey, 4 bahagi pindah dapat 4x. 3 kat sini pindah dapat negatif 3 sama dengan kosong. Okey, ingat kat sini adalah kaedah perfaktoran. Kalau tambah buat kaedah perfaktoran, cikgu saya tambah buat kaedah perfaktoran. Okey, guna formula. Okey, guna formula kat sini. Katakan tak buat kaedah perfaktoran, guna formula. Cikgu showkan 2 ni lah. Okey, cikgu showkan yang dua ni lah. Tapi kalau nak tanya cikgu, guna formula lah, senang. Negatif B. So, B berapa? B negatif 15 out. So, negatif 15 tambah tolak B kuasa 2. Okey, iaitu 15 negatif 15 kuasa 2 tolak 4. A berapa? A 4. C berapa? C 9. Okey, square root kat sini. Tak ada seorang pun buat kaedah ni. Tapi tak apalah. Okey, 2A. A berapa? A 4. Ni. Sama ada yang biru ni ataupun yang hitam. Dua-dua boleh. Okay, kalau tanya cikgu, guna warna hitam lah. Paling senang. Tapi nak guna warna biru pun tidak ada masalah. Okay, cuma ingat syarat lah. Warna biru ni, guna dia bila tidak ada titik perpulahan panjang-panjang. Macam gepak ke berti, 2, tempat perpulahan dan sebagainya. Hak warna hitam ni boleh guna belaka. Okay, hak warna hitam ni boleh guna belaka. Tapi kalau kita tengok soalan nak apa? Nak selesaikan. Sekarang ni baru kita cari nilai X. Ada pelajar tu dia tinggal macam ni je. Confident je betul belaka dapat markah. Bagi cikgu rugilah. Sebab dia tak tahu teknik menjawab ataupun nak sudah cerita soalan ni. Bagaimana nak selesai dia? Selesai lah. Selesai masuk dalam persamaan linear. Okay. So kita dah ada Y tadi. Kalau kita tengok ni, Y sama dengan ni. Y sama dengan 2x tolak 3. 2x tolak 3 apabila nilai x adalah 3. Masuk je lah. 2, 3. Okay. 6 tolak 3 dapat berapa? Dapat 3. Begitu juga yang seterusnya. Y sama lagi equation yang sama. Tetapi nilai x berbeza sikit. Nilai x adalah apa? 3/4. Bila 3/4 apa yang berlaku kat sini? Masuk saja kat sini iaitu 2. 3/4 kat sini tolak 3. Cuma kat sini cikgu nak awak tekan kalkulator berhati-hati. Okey, berapa? 6. 6 tolak. Okey, negatif apa sini? Negatif 3/2. Ingat jawapan dia dalam bentuk termudah. Bila selesai macam ni, awak nak tinggal gini pun boleh. Tidak ada masalah. Nak tinggal, cikgu, saya nak tinggal gini je boleh. Boleh. Cuma, kalau tanya cikgu, tulis balik sekali lagi jawapan. Supaya senang cikgu nak tanda jawapan awak. Maka X sama dengan 3. Bila dapat gini, kita dah nampak dah pola dia. 3/4.
Okey, Y satu lagi. Pair dia lah. Kalau 3 sini, Y dia adalah 3. Kalau 3/4 kat sini, pair dia adalah negatif 3/2. Kalau cikgu, tolong tulis balik kat sini. Okey, tulis balik kat sini, awak salin balik kat sini tapi tak berbuat hak bawah sekali, tidak ada masalah. Kalau buat lagi cikgu suka. Senang mudah kerja cikgu nak tanda. Okay, nak tanda jawapan awak tu. Okey, soalan? Ada soalan ya? Okey, kita berbalik kepada soalan yang ke-13. Okey, soalan 13 kalau kita tengok. Okey, soalan yang ke-13 kalau kita tengok soalan kat sini. Soalan 13 dia dah masuk bahagian B. Okey, soalan 13 dia dah masuk bahagian B. Sekejap. Cikgu nak cari format peperiksaan. Okey, format peperiksaan yang mana yang cikgu dah bagi tu daripada lembaga peperiksaan tu. Okey, yang ini. Cikgu nak bagi belaka cikgu bagi yang ini Okey, cikgu bagi yang perlu awak kena tahu. Okey. Kalau kita tengok soalan nombor 1 hingga soalan nombor 12 dia duduk sini. Dia duduk sini. Kadang-kadang kita kena faham kot format soalan ni. Dia duduk sini. Okey, yang kita dah jawab beberapa sebelum ni, beberapa slot sebelum ni. Dia duduk sini. Iaitu soalan nombor 1 sampai soalan nombor 12. Sekarang ni kita nak masuk bahagian B. Bahagian B kalau ikut format kat sini 3. Okey, 3 soalan. Pilih berapa? Pilih 2. 3 soalan, pilih 2. Okey, 3 soalan, pilih 2. Okey, 3 soalan, pilih 2. Tapi kat sini cikgu kira belaka lah, senang. Okey, 3 soalan hanya pilih 2. Kalau kita tengok, kalau rasa payah soalan ni, daripada 3 soalan tu cari soalan yang awak rasa pandai. Okey, contohnya awak tengok soalan nombor 13. Okey, nombor 13 kalau awak tengok kat sini, explain, graf, tebang graf kat sini. Yang kedua dia kata hubungan graf equation, bukan apa. So kita dah tahu tajuk kat sini, kita tengok dulu tajuk iaitu hukum linear. Okey, hukum linear. Okey, hukum linear, keyword dia adalah Y sama dengan MX tambah C. Tu je keyword dia ataupun tips yang cikgu bagi kat awak. Okey, tengok soalan yang ke-14. Ada midpoint. Okey, midpoint. Okey, titik tengah. Okey, bila tengok titik tengah dia ada apa? Ada pula terletak pembahagi AB dengan nisbah dan sebagainya. So kita dah tahu tajuk kat sini. Okey, tajuk kat sini adalah tajuk apa kat sini? Siapa nak jawab? Geometri koordinat. Okey, geometri. Okey, koordinat. Okey, kena pasti dulu. Kita scan dulu sekejap. 14. Okey, geometri koordinat. Okey, tengok panjang. Okey, ada benda ni. Ni dia ada cacing bawah ni ataupun ada ombak bawah ni. Okey, contohnya B ada cacing Okey, ataupun ombak kat sini. Yang ini nombor 15 ini tajuknya adalah tajuk vektor. Okey, so kita ada 3 tajuk. Vektor, geometri koordinat, hukum linear. So antara 3 tajuk ni hak mana awak rasa pandai? Kekuatan awak duduk kat mana? Okey, adakah di hukum linear? Adakah di geometri koordinat ataupun di vektor? So dah dapat extra nanti 3 ni awak pilih 2. Tapi untuk tajuk ni pilih UV 3 lah. Untuk tengah tahun cikgu tak tahulah tajuk benda dia bagi, mungkin berubah kot. Cuma cikgu nak cover kaedah nak jawab peperiksaan tu. Scan dulu tajuk soalan yang ke-13, 14, 15. Pilih yang mana kekuatan awak. Awak kuat kat mana? Adakah awak kuat kat hukum linear? Jawab hukum linear dulu. Adakah awak kuat kat geometri koordinat? Okey, awak jawab kat geometri koordinat dulu. Okey, adakah awak kuat di vektor? Okey, awak jawab vektor dulu. Kalau kita tengok 6 tambah 2, 8 markah. 5 tambah 3, 8. Okey, 5 tambah 3, 8. Maknanya setiap soalan ni 8 markah. Okey, 8 markah Okey, so
Cikgu akan jawab belaka lah. Cikgu akan jawab belaka. Okey, kita tengok soalan yang ke-13. Okey, soalan yang ke-13. Okey, ada soalan ke soalan yang ke-13 ni? Siapa tak faham soalan 13? Sebab cikgu tengok soalan 13A ni rasanya tidak ada seorang pun yang boleh jawab. A lah, 13A. Okey, so soalan 13A. Okey, 13A kita tengok kat mana hok payah sangat 13A. Okey, kat mana yang kita tak faham sangat soalan 13A tu. Okey. Okey, so siapa yang baru masuk tu tulis nama untuk kehadiran malam ni. Sebab cikgu nak tengok ramai ke berminat dengan kelas malam ni. Okey. Ada soalan pun boleh tanya direct Ada soalan pun boleh tanya direct. Okey, tengok soalan dia. Dia bagi apa? Pemboleh ubah XY. Okey, dihubungkan dengan persamaan Y per dengan 2 sama dengan P per X tolak Q per X kuasa 2. Dia kata pemboleh ubah XY. Tebel dah situ. Pemboleh ubah XY. Apa maksud XY? Okey, pemboleh ubah XY. Apa maksud pemboleh ubah XY? Okey, kalau kita baca kat sini, dia adalah koordinat. Okey, koordinat. Ya, XY. Kemungkinan besar kat sini X darat dengan apa-apa. Okey, koordinat X satu lagi adalah Y darat dengan apa-apa. Tapi yang darat ni mesti dengan pemboleh ubah. Dia tak boleh darat dengan nombor kat sini. Okey, tips dia adalah Y sama dengan MX tambah C. Tips dia adalah Y MX tambah C. Sebab apa? Dia suruh terangkan bagaimana nilai P dengan Q. So P dengan Q ni duduk kat mana? Kemungkinan besar P dan Q ni perwakilan dia sama ada kecurunam ataupun pitasan. Mungkin P ni kecurunam, mungkin P ni pitasan, mungkin Q ni kecurunam, mungkin Q ni pintasan. So sebab apa dia kata terangkan bagaimana nilai P. P. Nilai P ni kalau pitasan kita kan bawalah ia memotong pada paksi Y. Okey. Tu. Kalau kecurunam kita tengok pada 2 titik dan nilai Q mungkin dia berkenaan dengan kecurunam pada 2 titik. Dan sebagainya lah yang saya katakan dengan dia. Terangkan bagaimana nilai P. Nilai P terangkan. Terangkan maknanya kita dia kalau soalan macam ni kita guna term. Okey, kita guna istilah. Okey, istilah. Istilah apa? Istilah M dengan C lah. Sebab M ni orang dah tahu dah dia adalah gradient ataupun kecurunam. Apa maksud C? Pitasan Y. Okey, pitasan Y. Semua orang dah tahu. Nilai M huruf kecil bukan huruf besar, huruf kecil. Okey, so bagaimana nak jawab dia? Okey, mula-mula cikgu cuba buat soalan ni. Okey, salin dulu soalan dia. Y per 2. Okey, sama dengan P per X. Okey, untuk jawapan kat sini dia banyak jawapan yang boleh diterima So yang mana munasabah lah, yang mana bersesuaian. Okey, yang mana bersesuaian. Okey, ingat. Okey, tips dia adalah Y sama dengan MX tambah dengan C. Ni tips dia. Okey. Yang kedua, nilai Y ni tidak boleh ada nombor. Tak boleh ada nombor. X pun gitu, dia tidak ada nombor. Tapi pemboleh ubah tidak ada masalah. Dia tidak boleh ada nombor. Okey. Okey, dia tidak boleh ada nombor ni. So, yang pertamanya kita tengok Y. Bawah Y ada apa? Ada 2. Okey, so bagaimana nak hilangkan 2 ni? Semua sekali darat dengan 2. Betul? Semua sekali darat dengan 2. So, tinggallah apa? Okey, tinggallah step yang pertama dia tidak ada nombor iaitu apa? Iaitu 2P per dengan X tolak dengan 2Q per dengan X kuasa 2. Darat dulu semua sekali darat dengan 2. Okey, first step semua sekali darat dengan 2. Sebab apa darat dengan 2? Sebab paksi Y tidak boleh ada nombor tidak boleh.
Dia hanya ada pemboleh ubah. Okey, secara umumnya. Okey, semua sekali darab dengan 2. So dapat Y sama dengan 2P per X tolak 2Q per X kuasa 2. Itu yang pertama. Okey, yang kedua. Okey, untuk X. Okey, untuk X dia tidak boleh ada apa? Dia tidak boleh. Kalau kita tengok, apa yang berlaku pada X kat sini? Satu ada X, satu lagi X kuasa 2. So tak boleh lah. Kita kena mati satu X. Okey, sebab dia ada X semua ni. So yang kedua adalah apa? Darab dengan X. Okey, darab dengan X. Semua sekali darab dengan apa? Darab dengan X. So dapat XY. Dapat XY, kat sini dapat 2P. Kat sini dapat 2Q per dengan X. So kat sini kita boleh tulis apa? X per Y. Sini adalah 2P. Sini adalah 2Q. 1 per X ni kita boleh tulis asing. Supaya kita nak tengok nanti. Okay. Cikgu dah kata dah. Y dengan X ni dia tak boleh ada nombor. Tapi ada pemboleh ubah XY. Tak apalah. Dia ada 1 per X. Okay. So kita compare dengan dia. So nak compare macam mana? Okay. Macam mana kita nak compare dia? So tips dia cikgu dah cover iaitu Y sama dengan MX tambah C. Itu je tips dia. Untuk hukum linear tips dia Y sama dengan MX tambah C. Okay. So bagaimana kita nak selesaikannya? Okay. So kat sini kita dah tahu Y, X per Y ini adalah apa? Paksi Y. Y huruf besar 1 per X kat sini adalah apa? Paksi X. X huruf besar. Jangan guna X huruf kecil. Sebab ada dah huruf kecil. Huruf kecil kat sini adalah pada paksi X dengan Y. Okay. Nilai dia. Sekarang ni kita guna Y huruf besar bermaksud paksi Y. Simbol dia. Kalau huruf Y huruf besar memang paksi Y. Memang awak tahu gitulah. X huruf besar adalah paksi X. Okay. Okay. Tepi sebelah X. Sebelah X adalah M. Maka negatif 2Q ini adalah M. M huruf kecil. Jangan guna M huruf besar. Maka 2P yang tinggal kat sini adalah apa? Adalah C. Tapi dah periksa jangan guna gini. Sebab kalau kita tengok kat sini, terangkan bagaimana linear P dan Q diperolehi daripada satu gerah yang lurus pada sesuai. Kalau cikgu, kabarlah detail. Okay, kabarlah detail dalam peperiksaan. Okay, so nak kabar dia macam mana? Okay, nak kabar dia, kabar je lah tak apa. Sebab kita tak tahu markah duduk mana. Okay, so paksi Y adalah XY. Kabar gitu ya. Okay, paksi X adalah 1 per X. Kecerunan. Okay, kecerunan adalah M M huruf kecil. Iaitu negatif 2Q. Okay. Dan pitasan Y. Okay, pitasan Y. Dia pakai C huruf kecil. Jangan pakai C huruf besar. Okay, pakai C huruf kecil. Nilai dia adalah 2P. Okay, kalau nak terang, kalau cikgu terang gini, terang belaka. Okay, biar awak terang belaka. Okay, tidak ada masalah. Okay, ni jawapan yang pertama. Okay, kalau ikut skema yang diberi ni, dia ada dua jawapan yang diterima. Dua jawapan yang diterima. Okay, ke awak nak suruh cikgu tunjuk segi jawapan yang diterima? Ke tak perlu? Okay. So ada satu lagi jawapan yang diterima. Cikgu ajar hak ni dulu lah. Sebab cikgu rasa hak ni yang paling senang. Okay, hak ni yang paling senang. Okay, ada satu lagi jawapan yang boleh diterima. Okay, next. Yang seterusnya adalah B. Okay, B kat sini menunjukkan gaya yang bla-bla-bla. Baca. Soalan kat sini bukan nak nombor. Okay. Dia nak apa ni? Soalan mula-mula. Ia nak suruh ungkapkan dalam bentuk ni. Yang pertama dia suruh ungkapkan dalam bentuk ni. Yang kedua baru dia nak nombor. Okay. Kalau ungkapkan, kalau yang ni salah, yang ini akan salah. Kalau yang ni betul, yang ini akan jadi betul. Okay, so bagaimana kita nak buat? Okay, kalau cikgu lah. Okay, tengok dulu kertas kita ni.
ada kosong sikit. Dah ayah buat acil ni. Takut atas salah. Kita reserve lah sikit. Okay, so buat kat sini B. Okay, so buat B. Kalau cikgu lah. Okay, cikgu akan buat apa? Kalau ni kertas periksa cikgu. Cikgu akan buat graf tu balik lah. Graf tu secara umumnya. Okay. Pakai pembaris kat sini. Pakai pembaris. Nampak comel sikit. Iaitu log 10x. Okay, dia memotong pada 2. Okay, kat sini 5K. Okay, maka dipaksi Y adalah apa? Log 10Y. So, cikgu dah kata dah. Keyword dia apa? Keyword dia? Keyword dia adalah Y sama dengan MX tambah C. Nampak tak? Keyword dia adalah Y sama dengan MX tambah C. Okay, boleh kat sini? Okay, apakah yang ada pada paksi Y? Paksi Y. Paksi Y adalah log 10Y. Tulis je lah log 10Y. Apakah M? M kecurunan dia apa? Titik out. Apa maksud 2 kat sini? Maksud 2 adalah 0, 2. Iaitu Y1 tolak dengan Y2, X1 tolak X2. Maka kat sini K tolak dengan 2. Ni nilai Y dulu. Jangan ambil nilai X. Nanti balik. Dan yang seterusnya kat sini adalah apa? 5 tolak dengan 0. Apakah yang ada pada paksi X? Paksi X. Apakah yang ada pada paksi X? Log 10X. Gitu je. Apa maksud C? Pitasan pada paksi Y. Apa pitasan dia? 2. So apa? Tulis dulu sampai sini. Okay. Bila tulis sampai kat sini, okay, pemudah dulu bawah ni. Okay, pemudah dulu kat sini. Ya. Pemudahkan yang ni, log 10Y sama dengan K tolak 2 per dengan 5. Seterusnya adalah log 10X tambah 2. So, bagaimana kita nak kira? Okay, nak kira kita kena buat apa? Kita kena buat apa yang diberi. Y sama dengan apa? Okay, M. Okay, kalau kita tengok, diberi ni. Okay, cikgu guna pen warna hitam. Okay, dia bagi apa? Okay, dia bagi Y. Y huruf apa tu? Y huruf kecil sama dengan M square root X. Okay. Okay, square root X. So, kita tengok. Dia log belakang, betul tak? Log. So, kat sini akan jadi apa? Log 10 Y. Darab maksud dia apa darab untuk log? Tambah, betul? So, kat sini akan jadi apa? Okey, akan jadi log 10M tambah dengan log 10 apa? Square root X. Nampak tak? Darab maknanya tambah. Cikgu logkan kedua-dua belah. Darab fix dia adalah tambah. Okey, so seterusnya cikgu dah belajar, cikgu dah tahu bahawa apa maksud square root. Okey, punca kuasa kat sini bermaksud X1 per 2. So 1 per 2 ni nak gimana? Buat pergi depan. Power kita pindah ke depan. So kita pindah dia ke depan. Okey, so log apa? 10M tambah 1 per 2 log 10X. Tengok. Nampak tak? Sebab apa? Kalau tengok soalan macam ni, daripada sini sampai ke sini, betul tak? Okey. So daripada sini kena buat apa? Nak cari ni nilai. Cikgu kata dah, bila nak cari nilai kena buat apa? Bandingkan. Biasanya cikgu suka buat kaedah bandingkan. So kita bandingkan dulu. Okey, yang depan sama dengan depan ni. Okey, susah. Okey, yang log 10X ni dia sama dengan log 10X ni. Maka
Maka K tolak 2 sama dengan 5 equal to 1/2. Iaitu nilai kat sini okey sama dengan nilai kat sini. Itu dia. Boleh? Lepas tu buat apa? Lepas tu alih. Okey, alih. So 2 K tolak 2 sama dengan 5. So 2K tolak 4. Okey, ni cikgu expand ya. Okay. Sama dengan 5. 2K sama dengan 9. Nampak? Maka nilai K adalah 9/2. Okey, selesai dah satu. Okey, lepas tu awak garis garis pakai pembaris tengah. Sebab kalau kaedah bandingkan kita tengok gini lagi senang. Okey, kiri kanan. Okey, yang seterusnya apa maksud log 10M? Maksud dia sama dengan 2. Okey, so kat sini adalah log 10M sama dengan 2. So, soalan hukum linear dia boleh tanya log kat sini. Okey, log kat sini pula buat macam mana? Tukar kepada apa? Tukar kepada indeks. Ada pelajar tu dia betul dah buat tapi buat gini. Apa cikgu nak terima Dia buat apa? M sama dengan 10 kuasa 2. Cikgu kata dah jawapan yang terakhir mesti apa? Mesti dalam bentuk termudah. Ini soalan hukum linear. Awak bagi jawapan dia menggunakan indeks. Tak tepat lah. Kalau soalan indeks, nak beri jawapan indeks, bolehlah cikgu terima. Tapi soalan hukum linear, awak beri dalam bentuk indeks, tak boleh lah. So jawapan dia mesti M sama dengan 100. Ni je yang cikgu terima. M sama dengan 10 kuasa 2, cikgu tak terima. Cikgu tak terima 10 kuasa 2 sebab beri dalam bentuk yang tak mudah lagi bagi cikgu. Sebab di bawah tajuk hukum linear tak boleh beri jawapan dalam bentuk indeks. Dalam bentuk kuasa. Okey, beri dalam bentuk apa? Yang termudah. Okey, so ginilah cara dia. Ni ketah awak. Ni maknanya gini lah. Okey. Next, yang seterusnya. Cikgu nak pergi yang seterusnya iaitu soalan yang seterusnya adalah soalan. Ada soalan ke untuk cikgu hari ni? Okey, soalan yang ke-14. Okey, soalan yang ke-14. Kita dah check tadi soalan yang ke-14. Okey, iaitu geometri koordinat. Okey, geometri koordinat. Okey, kalau kita tengok maklumat kat sini. Okay, untuk soalan 14A ni, okay, awak kena ingat induk dia di sini. Ni induk dia. Induk dia kat sini. Dengan gambar rajah ni. Untuk jawab ni. Kadang-kadang A dengan B ni boleh diterima dalam bentuk ni. Okay, tengok situasi soalan lah. Okay, boleh dimasukkan ke dalam apa? A dengan B kat bawah tu. Cuma cikgu rasa soalan ni taklah payah mana. Sebab dia bagi apa? Dia bagi titik tengah. Dia bagi titik tengah sini. Kalau awak baca Malik, titik tengah. Okay. Okay, apa maksud titik tengah? Jarak dia adalah sama. Jarak dia adalah sama. Okey, jarak dia adalah sama. Kalau kita nak tengok soalan A dengan B ni, nak cari nilai A dengan B ni sangat mudah. Sangat mudah. Tu pun ada juga yang tak boleh nak jawab dengan baik. Tapi tak apalah. Lain kali, jangan buat silap kalau soalan macam ni keluar lagi. Okey. So, bagaimana cikgu nak jawab? Okey, cikgu buat A1. Okey, A1 buat gini. Okey, A1. Cikgu dah tahu dah dia bagi titik tengah. Okey. Cikgu list dulu dah. M, titik tengah dia adalah 75. Okey, lepas tu K adalah B7. Okey, dan J negatif 1A. Okey, kata kunci yang diberi titik tengah. Okey, titik tengah. Okey, midpoint is middle tau. Okey, so kat sini titik tengah dia apa maksud? 75 sama dengan biasanya kalau soalan cari nilai ni
mesti banding, mesti kaedah banding. Tu je keyword yang perlu awak kena pegang Kalau soalan tu suruh cari nilai, biasanya kaedah banding lah. Okey, banding menggunakan apa yang kita belajar Okey, nilai X, nilai X. Okey, nilai X dengan ni nilai ni. Dua ni. Nilai X adalah B tambah tolak 1 bahagi dengan 2. Ni nilai X. Okey, ataupun koordinat X. Okey, koordinat Y. Okey, Y adalah 7 tambah A bahagi dengan 2. So yang X dengan X, yang Y dengan Y. Sebabkan banding, kita akan buat sebelah-sebelah lagi. Okay, tengok. Untuk koordinat X, 7 sama dengan B tolak 1 per dengan 2. Okay. Maka 14 sama dengan B tolak 1. 14 tambah 1 sama dengan B. Maka B adalah 15. Okay, so koordinat B untuk nilai X adalah 15. Okey, yang seterusnya. Kalau cikgu bandingkan buat ginilah, senang nak tengok sebelah-sebelah. Okey, 5 sama dengan 7 tambah A bahagi dengan 2. Pindah dapat 10 sama dengan 7 tambah dengan A. Maka 10 tolak 7 sama dengan A. Nilai A adalah 3. Itu adalah untuk A1. Untuk A1. Okey, untuk A1. Okay, untuk A2. Okay, untuk A2. Dia nak apa nilai A2? Dia nak persamaan garis lurus JK. J kepada K. Okay. Apa maksud persamaan garis lurus JK? Dia banyak dia banyak. Awak boleh guna dua lah kaedah. Biasanya orang pelajar akan guna Y sama dengan MX tambah C. Boleh. Tapi cikgu lebih suka pakai formula ni. Y tolak Y1. Sebab dia mudah ni. M X tolak X1. Okay. So JK ni kita ada berapa titik? Ada 3 titik. Ada 3 titik. Pilih je. Pilih je salah satu titik. Okay. Untuk M ni pilih je 2 titik. Okay. Bab kecurunan mesti melibatkan 2 titik Okay. Katakan kat sini, sebelum cikgu jawab, cikgu list dulu. Okey. Titik yang pertama adalah titik J. Titik J negatif 1, A adalah 3. Yang seterusnya adalah K. Yang seterusnya adalah M. Cikgu ambil dulu ikut susunan dia. M, dia punya titik dia 7, 5. Yang seterusnya adalah K. Titik dia adalah apa titik K? 15 dengan 7. Cara sesal dia ada 2 cara. Y MX tambah C. Kalau Y MX tambah C, awak cari M dulu. Lepas tu awak pilih mana-mana titik untuk gantikan Y dengan X untuk mencari C. Lepas tu awak completekan dia punya equation. Okay, ni biasanya kita guna dalam matematik. Tapi dalam matematik tambahan boleh. Cuma hari ni cikgu nak ajar ni lah. Okay, yang ni senang je lah. Sebab ni yang ada dalam matematik tambahan. Okay, iaitu Y sama dengan Y1 sama dengan M X tolak X1. Okay, awak ada hot ni. So, apa yang perlu awak kena buat kat sini? Okay, katakan cikgu nak pilih titik J dengan M. Okay, J dengan M untuk koordinat. Okay, dan koordinat cikgu ambil titik M. Titik tengah ni. Okay, maka Y tolak. Okay, M, Y dia adalah 5. Jangan ambil nilai X, ambil nilai Y dulu. Okay, adalah 5. Okay, M bagaimana nak cari M? Cikgu ambil titik J dengan M. Iaitu titik Y dulu iaitu 5 tolak 3. Okay, 5 tolak 3. Yang seterusnya adalah 7 tolak 1. Okay, yang seterusnya adalah X. Tadi 5 cikgu ambil tak? Ni, cikgu ambil titik ni. Indikator cikgu. Okay.
tolak dengan 7. Y tolak 5. Tapi awak nak guna mana-mana titik boleh. Kalau ada masa nanti awak cuba buat titik J, nanti buat titik K. Tapi M dia mesti sama M dia awak buat mana-mana titik pun M dia tetap sama. 5 tolak 3. Tekan kalkulator je. Okey, tekan kalkulator. Sebab cikgu tengok ramai yang tekan kalkulator. Tak apa-apa tekan pun tak faham. Bahagi dengan 7 tolak 1. Maka kat sini awak dapat 1/4 X tolak dengan 7. Okey, ada pelajar tu dia buat hampir dah betul tapi tak terima sebagai jawapan K. Okey, dia tinggal macam ni. Okey, ni dia kembang dulu. Negatif 7/4. Negatif 5 ni betul dah. Dia pindah ke sebelah kanan dapat positif 5. Dia tinggal macam ni je. Okey. Bukan salah cikgu kata. Betul. Tapi jalan kira je. Tidak apa. Tidak habis lagi jalan kira dia. So awak buatlah jalan kira. So kat sini ingat. Ni awak dah selesai gini. Kena selesai lah ni. Maka kat sini Y sama dengan 1/4 X tambah dengan 13/4. Tinggal macam tu je. Okay, tinggal macam tu je. Selesai untuk soalan A2. Selesai untuk soalan A2. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Oh, lupa cikgu nak tunjuk ni. Okay, tengok geometri koordinat. Nanti lah. Ni nanti lah cikgu tengah balik. Nanti kita cari. Sebab soalan ni bagi cikgu senang sangat Senang lah. Taklah payah sangat. Yang kedua, dia guna ayat. Dia guna ayat. Hari tu cikgu kata dah. Antara kaedah nak jawab matematik, salah satunya adalah bina gambar rajah sesuai. Dia kata apa kat sini? A, B dan P terletak di atas garis lurus P pembahagi AB. Bermaksud awak gambar rajah A dengan B. Okey, lepas tu buat P kat sini. Okey, A berapa? 18. P berapa? 2K. B berapa? 43. So soalan nak cari apa? M dengan N. Dengan nisbah M dengan N. Maknanya hari tu cikgu kata apa? Kahwin jauh. Hak ni kahwin dengan Ning. Yang ini kahwin dengan Ning. Okey, so dapat jawapannya ni tengok kahwin jauh. Lopak katak kahwin jauh ikut awak lah nak kata apa. Sekarang ni dia nak ratio. Tapi jangan buat gambar rajah, jangan saja lokis dalam draft awak. Okey, awak lokis balik dalam kertas awak. Okey, untuk guide awak. Untuk awak nak jawab soalan ni. Kita tengok dulu kertas soalan. Ada secopeh ni, tinggal je. Buatlah soalan tu, soalan nombor apa ni? Nombor B Okey, nombor B. Okey. Kita mulakan dengan gambar rajah. Okey, kita mulakan dengan gambar rajah balik. Okey, pakailah pembaris awak tu. Okey, A, B, P. Okey, sini M, sini N. Jangan buat kat kertas conteng je sebab ni adalah kaedah juga. Kaedah nak suruh guide awak 18. Sini adalah 18. Sini adalah 2K. Okey, 2K. Ni cadangan cikgu lah. Kalau rasa tambah buat tidak ada masalah. 4 dengan 3. 4 dengan 3. Buat apa? Buat kahwin jauh. So bagaimana hasil dia adalah 2K. Hasil dia adalah 2K sama dengan apa? Okey, 4 darab dengan apa? M. Maka kat sini 4M. Tambah yang nilai X dulu 1 darab dengan N. So tambah N. Bahagi dengan apa? M tambah N. Bahagi dia punya apa? Panjang sinilah. Panjang ni. Okey, yang seterusnya adalah 3 darab dengan M.
Okey, tambah dengan ni 8. Untuk Y 8 darab dengan N. So 8N. Per dengan apa? Per dengan M tambah N. Untuk Y kita tak boleh kira sebab kita tak tahu. Kita tak tahu apakah nilai K kat sini. Okey, apakah nilai K? Untuk soalan B1 ni kita belajar kita buat kemudian kita buat B1 B1 lah. B2. Nilai K ni kita jawab kemudian. Kita jawab hak ni dulu. Okey, kita jawab hak ni dulu. Sebab tanpa hak ni nilai K tidak boleh jawab. Okey, tanpa M dengan N, nilai K tak jawab. Kalau kita tengok nilai K ni bergantung kepada nilai M dengan N. Kalau M dengan N kita tak tahu, memang tak boleh dapatlah K. Okey. Faham kat sini? So kat sini bila kaedah macam ni, macam biasa ni adalah kaedah bandingkan titik ni titik X sahaja kita bandingkan kat sini. So kita compare je kat sini. 4M tambah dengan M tambah dengan N. Ingat satu lagi, sorry, sebelum terlupa. Nisbah kat sini maksud dia apa? Pecahan. Senang. Okey, ubah dia dalam bentuk pecahan. Pindah ke sebelah kiri, maka dapat 2M tambah 2N. Okey, cikgu kembang lalu. Okey, sama dengan 4M tambah dengan N. Okey, yang ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. So, kat sini akan dapat 2N tolak N. Sini akan dapat 4N tolak 2M. Bila pindah tu, jangan ada nilai, dapat nilai negatif. Tu je cadangan cikgu. Okay, bila awak pindah tu awak kena pasti nilai besar kat sini tengok awak dapat nilai positif. Kat sini pun awak dapat apa? Nilai positif. Nampak? Okay, kedua-duanya adalah nilai positif. So bagaimana nak buat? Cikgu kata dah buat dah bentuk pecahan. Pindahlah. Maka N per dengan M sama dengan 2/1. Maka nilai M berapa? Nilai M adalah 1. Nilai N adalah 2. Maka M, baru kita jawab soalan. N nisbah kepada N sama dengan 1 nisbah 2. M, baca bawah dia. Bawah dengan bawah. M sama dengan 1. N adalah 2. Maka nisbah M kepada N. Sebab soalan nak nisbah M kepada N. Nisbah ni. Jangan balik elok nisbah dia ni. Soalan nak nisbah ni. Okay, soalan nak nisbah ni. Jangan balik pula nisbah dia. Soalan nak nisbah tu je. Jangan balik dia punya nisbah. M dulu, Malaysia dulu. Malaysia dulu. Baru N. Nangka. Selesai macam tu. Selesai macam tu. Sebab ada yang buat balik. Cikgu tak tahu. Dan starting dia betul dah ni. Tapi sini dia balik. Yang seterusnya baru cari nilai K. Yang kedua baru cari nilai K. Nilai K adalah koordinat Y. Okey. 3M tambah 8M per dengan M tambah N. Sekiranya nilai M adalah 1, nilai N adalah 2. Okey. So apa yang perlu kena buat? Masuk je lah. K sama dengan 31 tambah 8, 2 bahagi 1 tambah 2. Ni tekan je kalkulator. Okay, tekan je kalkulator. Nilai K adalah 19 per dengan 3. Nak buat gini pun boleh. Nak buat yang cikgu terima lah. 19 per 3. Okay, nak buat pecahan tak wajar pun boleh. Nak buat gini pun boleh. Nak buat gini pun boleh. Tapi titik perpuluhan cikgu dak uwi. Cikgu dak uwi. Okay, kalau awak tengok titik perpuluhan 6.3333 kan. So titik perpuluhan cikgu dak berapa nak bagilah. Cikgu showkan 2 ni lah. Cikgu showkan 2 ni walaupun dia K. Sebab tak bagi yang pertamanya sebab tak ada pelajar yang jawab jawab yang ada titik perpuluhan. Yang cikgu tanda baru ni lah yang tidak ada. Cuma 2 ni lah yang cikgu nampak cikgu boleh terima.
Okey, ini adalah soalan yang ke-14. Dan soalan yang terakhir ni sakit jiwa juga ni. Okey, soalan yang ke-15. Okey, soalan yang ke-15, soalan vektor. Okey, disebabkan ramai yang tak tulis apa laluan dia, path dia. Cikgu kata dah kena buat laluan. Tanpa laluan jawapan betul cikgu tak terima. Okey, sebab apa? Kita tengok di SKP. Kita tengok di SKP apa syarat dia, Okey, vektor. Tengok ni. Okey, membandingkan. Tengok. Okey, tengok. Yang pertamanya, satu lagi yang ada tanda ni. Ada tanda anak panah dengan ada tanda cacing. Cacing. Nak buat B cacing ataupun ombak ataupun awak buat B gini pun boleh lah cikgu terima. Janji ada benda bawah dia. Buat gini ke. Janji ada bawah dia. Sebab kalau tengok di SKP, yang pertamanya tengok tata tanda perlu ditegaskan. Mana macam wajib lah. Okey, wajib. Okey, yang wajib itu apa? Yang pertamanya adalah cacing ataupun ombak. Yang keduanya adalah apa? Anak panah. Yang ketiga keempat ni tak perlulah sebab biasanya tak boleh nak beza mana yang ketiga keempat. Okey, kalau soalan tu magnitude mesti ada apa? A cacing. Kata pun soalan tu contohnya OC. OC cacing, lepas tu ada modulus. Kalau soalan tu berkenaan dengan magnitude, mesti ada wajib, ada modulus dan ada direction dia. Dan ditegaskan. Okey. Ditegaskan. Makna wajib lah. Ni pendarapan. Cuma kat sini. Okey, tengok. Membuat penambahan dan penolakan bagi melibatkan dua ataupun lebih vektor bagi menghasilkan apa? Vektor paduan. Kalau kita tengok penambahan ni ada syarat dia. Syarat dia apa? Kes berikut perlu dilibatkan hukum segitiga. Ni cikgu kata laluan dia. Hukum segi empat selari. Wajib kena buat laluan dia dulu. Hukum poligon. Dia ada 3 hukum Okey, mesti buat laluan dia dulu. Ni. Vektor selari ni ada masalah. Yang tidak selari menggunakan hukum segitiga, hukum segi empat selari dengan hukum poligon. Apa yang tik cikgu bagi hari tu? Kepala, ekor. Tu je tik dia. Okey, kepala, ekor. Okey, so ekor bertemu dengan apa? Ekor bertemu dengan ekor. Kepala bertemu dengan kepala. Head to head, tail to tail. Ini adalah vektor yang tidak selari. Mesti buat laluan dia dulu. Untuk soalan ni, ada jawapan yang betul tapi tidak boleh diterima sebagai markah sebab dah buat laluan. Okey, dah buat laluan. So cikgu, walaupun jawapan betul, cikgu dah beri markah lah. Sebab hari tu buih dah mulut kata. Buih. Nampak tak macam marah. Okey, so bagaimana nak jawab soalan ni? Kita selesai dulu OAA. Okey, dah bagi. OB. Mana OB? Kat bawah ni. B dah bagi. OC. Mana OC? OC per dengan OA. Buat dalam ratio lah. Iaitu 3-1. OC mana OC? Jumpa OC ni. OC 3. Tak? OA 1. So kalau OA 1, sini 1, keseluruhan adalah 3. Okey. Okey. Ni adalah 1. Maka balance dia sini berapa? 2 lah. 2 apa kat sini? Nisbah dia 2. Maka kat sini adalah 2A. Kita masuk dulu. So keseluruhan adalah 3A lah. OC adalah 3A maknanya. Yang seterusnya adalah OB. Buat dalam bentuk ratio. OB per dengan OD. Okey, OB berapa? 3. OD berapa? 1. Mana OB? Ni. 3 lah. OD 1. Okey, kalau keseluruhan 3. Kalau kat sini 1. Maka kat sini adalah apa ni? Sini adalah 1/3. 1/3 B.
Kad D dengan B ni adalah apa? 2/3 B. Sebab 1/3 tambah 2/3 akan dapat 1. Okey. Sebab balance dia 2. 2 daripada apa? 2 daripada 3. 1 daripada apa? 1 daripada 3. Okey, so ini adalah gambar rajah yang perlu awak kena buat sebelum sebelum awak nak jawab soalan ni. Soalan nak apa? CD. Mana CD? Mana CD? Okey, CD. Okey. Kalau cikgu suka buat gambar rajah yang sesuai untuk soalan ni. Biar lambat asal selamat. Kecuali awak dah hebat cerita lain ni, cikgu bagi guide je lah. Okey, cikgu bagi guide. Bagaimana nak jawab soalan A ni? Okey, bagaimana nak jawab soalan A? Okey, cikgu syorkan, cikgu cadangkan buat gambar rajah. Okey, buat gambar rajah. Okey, soalan nak CD Maka kat sini adalah CD. Okey, CD. So laluan dia adalah ke sini. Okey. Ni ekor. Ekor bertemu dengan ekor, kepala bertemu dengan kepala. So kat sini adalah buat masuk dulu maklumat. OD berapa adik OD? OD adalah 1/3B ataupun B/3. Okey. OC berapa adik? OC. OC adalah 3A. Sekarang ni CO. So apa yang berlaku? Negatif 3A. So buat laluan dia. Nak tulis bawah pun boleh. Kalau nak tulis tepi ni garislah sikit. Supaya cikgu dok keliru. Okey, dah tulisan comel sangat masing-masing ni. Okey, CD buat macam ni. Sama dengan buat laluan dia dulu. CO tambah dengan OD. Buat laluan dia dulu supaya awak faham. Okey, awak faham. Okey, CD kat mana, CO kat mana, OD kat mana. Okey, lepas tu buat apa? Lepas tu buat masuk je dia punya nilai. So CO negatif 3A. Cacing sikit. Tambah dengan OD. B per dengan 3. Okey, B/3. Tu je jawapan dia. Okey, tu je jawapan dia. Okey, siap untuk soalan A. Okey, siap untuk soalan A. Okey, kita pergi ke soalan B. Okey, soalan B ni hati-hati dengan soalan dia. Okey, kalau kita tengok soalan seterusnya. Seterusnya maknanya kena gabung dua ni untuk jawab soalan ni. Tu perkataan seterusnya adalah perlu awak kena ambil hati-hati sebab seterusnya adalah apa? Adalah kata kunci ataupun term yang biasa ditanya dalam matematik tambahan ni. Okey. So bagaimana kita nak tahu laluan dia? Tengok M dengan M. Maknanya kat sini guna laluan apa? CP ataupun guna laluan yang berkaitan dengan CP. Okey, yang sini N dengan N. So kat sini guna laluan yang ada AP. AP. Cara yang pertama selesai dulu maklumat ni. Selesai dulu maklumat ni. Apa maksud CP? Adalah MCD. Betul? Okey, apa maksud AP? And AB. So kita masuk dulu maklumat. Cikgu masuk dulu maklumat dia boleh? Jangan gaduh nak jawab. Okey, so CP sama dengan MCD. Cikgu nak ambil mana CD? Ni tabel kat atas ni, CD. Masuk je lah, masuk je. Okey, M negatif 3A tambah B per dengan 3. Okey, untuk CP. Okey, untuk AP. Okey, AP sama apa? N AB.
Okey, AB ni kita tengok gambar rajah balik lah. Mana AB? Mana AB? Jumpa dah AB. Ni AB. So AB bersamaan dengan apa? AO, OB. AB. AB. Okay, AB bersamaan dengan AO dan OB. Okay, buat balik. Buat laluan dia. Iaitu N AB bermaksud AO tambah dengan OB. Okay, AO tambah dengan OB. Okay, so berapa AO? Tengok. AO tu berlawanan arah. Negatif A Okay. Iaitu negatif A. Dia bagi OA lah. Sekarang ni AO. Negatif A. Yang seterusnya OB. Berapa OB kita kira ni? Okay, ni A lah. Ni adalah negatif A. OB ni 3. 3 apa? Bukan 3 ni. Tebeng dah ni. Okay, OB ialah apa? OB adalah B. OB adalah B. Okay, OB adalah B. Okay, selesai. Tinggal macam tu. So, baru kita baca. Dia nak ungkapkan OP Okay. Untuk soalan pertama, OP. Kat mana OP? Mana OP? OP, kalau kita baca, OP yang ada CP. Okay, OP yang ada CP. Ni, CP. So, OP sama dengan OC CP. Sebab cikgu kata dah, soalan yang pertama, B1 ni mesti ada pakai CP. Mesti pakai CP. Okay. So, soalan no OP. Okay, OP. Kalau rasa payah nak buat segitiga tu. Okay, kalau buat segitiga panjang tu, cikgu rasa sini. Muat. Tak apa, awak buat sendiri lah. Okay, OP. Kalau awak tengok sini, OP iaitu OC tambah CP. So CP ni ambil kat atas ni. Okay, CP ni ambil kat atas ni. Okay, so OC berapa OC? OC adalah ni 3 apa? OC adalah 3A. Okay. So OC adalah 3A tambah dengan CP. M negatif 3A tambah dengan B per dengan 3. Okay, gitu. Okay, cuma cikgu nak ingatkan, okay, nak tinggal gini pun okay, tapi bagi cikgu sebab kita nak bandingkan lagi, A dengan A, B dengan B, tengok. Okay, A dengan A, B dengan B. So kat sini buat apa? 3 tolak 3 MA. Tengok cikgu fakturkan A. Okay, M darab dengan ni. So awak akan dapat apa? B per dengan 3 M. Okay. Nak tulis gitu pun boleh. Ataupun tak boleh buat kurungan. Tak payah buat kurungan kat sini. Sebab dia bukannya mari stoker. Dia dah gitu dah. Okay, dah memadai buat gitu. Okay, yang seterusnya OP. Masih lagi OP. Okay, OP kat sini. OP kat sini menggunakan AP. Okay, OP. Mana AP? Ini AP lah. So, OP. OAAP. So, OP sama dengan OA tambah AP. Okay. OA berapa? A. OAA tambah AP. Tengok AP. AP kat atas ni. Okay. Iaitu N tolak A tambah dengan B. Okay. Yang seterusnya A dengan A. A dengan A. Kat sini yang bermaksud satu ni. Satu tambah. Okay. Ni tolak. Sorry. Satu tambah tak. A ni satu. Okay. N darab negatif
A. Okey. So dapat negatif N lah. Okey, A. So kat sini dapat apa? B. B dia adalah N. Oh, terbalik. Sini terbalik. Balik kedudukan dia sini adalah M, sini adalah B. Okey, gitu. Siap lah. Baru nak jawab seterusnya. So, seterusnya guna kaedah apa? Bandingkan. Sebab apa cikgu nak tahu bandingkan? Sebab biasanya kalau dia suruh cari nilai tu, okey, nilai menggunakan pemboleh ubah, macam ke soalan macam ni, dia guna M, N dan apa, mesti dia bandingkan dengan apa-apa. So, nak banding apa? Dengan apa? Bandingkan A dengan A lah. So, kat sini kita boleh bandingkan 3M sama dengan 1 tolak N. Okey, 3 tolak 3M sama dengan 1 tolak N. Okey. So, kat sini boleh buat kaedah apa? Kaedah gantian Boleh? Okey, N sama dengan ni pindah ke sini. So, negatif 3N ni pindah akan dapat apa? 3M, yang ni pindah dapat apa? 1 tolak 3 dapat negatif 2. Okey. Yang satu lagi ni, kalau awak tengok, yang ni dengan ni dia. Sekarang ni dengan ni. Iaitu apa? M per dengan 3 sama dengan N. Okey. Apa yang perlu kena buat? Masuk je lah. Ganti. Yang ini masuk dalam ni. M per dengan 3 sama dengan N adalah 3M tolak 2. M sama dengan 9M tolak 6. Okey. So kat sini dapat 8M, sini dapat 6. Okey. So pemudahkan 6 per dengan 8. Ada juga jawab gini. Bukan salah. Bukannya jawapan yang terbaik. Okey. So berapa jawapan yang terbaik kat sini? Cikgu tulis sini lah. Habis dah kertas rajak cikgu. Okey. Iaitu apa? M yang terbaik kat sini adalah M sama dengan 3/4. Okey, iaitu dalam bentuk termudah. Okey, apabila M 3/4, masuk je lah. Okey, masuk kat sini. Cikgu tulis sini sebab kertas kajang cikgu dah habis. Okey, so ganti ke, okey, iaitu M per dengan 3 sama dengan M. Okey, semasa M sama dengan 3/4, masuk je. Okey, so M adalah 3/4 bahagi dengan 3 sama dengan N. Okey, N sama dengan apa? Ni benarnya boleh mati tak? Sama dengan 1/4. So boleh tinggal macam ni sahaja. So M 3/4 dengan N adalah 1/4. So kat sini, okey, dia banyak kaedah kat sini. Cikgu buat kat sini adalah kaedah pergantian. Okey, pergantian. Cikgu nak buat kaedah penghapusan pun boleh. Buat lah. Kaedah penghapusan. Penghapusan yang macam kita belajar baru ni pun boleh. So dua kaedah lah yang biasanya buat kat sini. Biasanya kita guna kaedah pergantian lah. Nak buat kaedah penghapusan pun boleh. Okey, selesaikan dan buat hapuskannya. Okey, ada soalan nak tanya? Dah habis dah soalan dah tamat, kertas peperiksaan tamat. Okey. Disebabkan tidak ada soalan, sampai ke sini dulu malam ni. InsyaAllah nanti lain masa kita akan sambung kertas 2. Kertas 2 cikgu dah tengok panjang sikit lah. Okay, banding kertas 1 ni. Kertas 2 dia banyak cerewet sikit lah banding kertas 1. Itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu.